Warga tahun baru 2024 menyaksikan dunia dikejutkan dengan gempa bumi Noto di Jepun dengan magnitud 7.6. Imej satelit ini merakam perubahan ketara di pantai semenanjung Noto Jepun berikutan gempa bumi besar pada 1 Januari 2024. Gempa bumi ini melanda Jepun sekitar 4.10 petang waktu tempatan di Jepun, mendorong penduduk untuk mengosongkan kawasan pantai terjejas yang mengalami peningkatan ketara. Imej satelit kawasan sebelum dan selepas gempa menunjukkan bahawa peningkatan yang kuat memanjangkan garis pantai sehingga 820 kaki atau 250 meter yang lebih besar daripada panjang 2 padang rugby. Dalam gempa bumi, bangunan yang dibina berisiko runtuh. Goncangan yang luar biasa menyebabkan bangunan tidak dapat menampung kekuatan gerakan plat tektonik di bawah tanah, seterusnya menyebabkan bangunan runtuh yang membawa kepada angka kematian yang tinggi. Bagaimana bangunan harus dibina untuk mengelakkan kematian dan kecederaan? Astrolab membawa anda teknologi bangunan anti gempa bumi Jepun. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Punca utama kematian dalam gempa bumi bukanlah tanah yang bergegar, tetapi secara tepatnya bumbung, dinding dan bangunan yang runtuh. Sejarah menyaksikan gempa bumi Jepun telah terpahat sejak sekian lama. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa bumi terkuat daripada 21 gempa bumi itu mempunyai magnitud 7.6. Bagaimana gempa bumi menyebabkan bangunan runtuh? Gempa bumi boleh menyebabkan bangunan meregang, memampat atau menyebabkan tapak bangunan bergerak secara tidak sedari. Ricih berlaku apabila daya tidak sejajar bertindak pada bahagian bangunan yang berlainan. Semasa gempa bumi, kuasa-kuasa ini boleh bertindak ke atas bangunan dari sisi ke sisi dan sepanjang-panjangnya. Walaupun dinding batu dan bata boleh mengendalikan beban mampatan dengan baik, ia retak dan runtuh apabila diregang atau terdedah kepada daya ricih. Keluli adalah bahan yang lebih fleksibel. Itulah sebabnya ia seringkali terselamat dari gempa bumi. Bagaimana kita boleh membuat bangunan tahan gempa bumi? Bangunan yang diperkukuh dan tahan gempa mampu bertahan dari runtuhan. Membuat bangunan tahan gempa menambah kira-kira 10 hingga 20% kepada kos bangunan. Jepun merupakan sebuah negara yang terletak di lingkaran api Pasifik, di mana aktiviti seismik adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Jepun telah menguasai seni membina bangunan yang boleh menahan kekuatan gempa bumi. Komitmen negara terhadap inovasi dan keselamatan telah mendorongnya ke barisan hadapan seni bina tahan gempa, menetapkan piawaian global untuk pembinaan di zon aktif seismik. Kerentanan seismik memberikan cabaran berterusan kepada negara matahari terbit. Lokasi geografi Jepun menjadikannya mudah terdedah kepada gempa bumi. Plat Pasifik, plat Laut Filipina dan plat Eurasia berkumpul di bawah kepulauan Jepun yang membawa kepada aktiviti seismik yang kerap. Gempa bumi bersejarah seperti gempa bumi Kanto 1923 yang dahsyat dan gempa bumi Kobe 1995 3 dekad lalu mendorong anjakan paradigma dalam pendekatan negara terhadap reka bentuk dan pembinaan bangunan. Kepintaran kejuruteraan membawa kepada asas untuk ketahanan kualiti bangunan. Bangunan tahan gempa Jepun berdiri sebagai bukti kepintaran kejuruteraan. Struktur ini menggunakan gabungan teknologi canggih, perancangan yang teliti dan pemahaman yang mendalam tentang daya seismik. Falsafah reka bentuk berkisar pada penciptaan struktur yang fleksibel dan adaptif yang boleh menyerap dan menghilangkan tenaga yang dijana semasa gempa bumi. Dari sudut pematuhan prinsip reka bentuk seismik, asas bangunan tahan gempa terletak pada pematuhannya kepada prinsip reka bentuk seismik. Arkitek dan jurutera Jepun mengutamakan keselamatan penghuni dengan mengambil kira sifat dinamik dan daya seismik. Prinsip-prinsip ini termasuk penggunaan konkrit bertertulang, bahan binaan fleksibel dan mekanisme penyerat kejutan untuk meminimumkan kerosakan struktur. Yang kedua adalah isolator asas. Satu inovasi utama dalam reka bentuk tahan gempa ialah pelaksanaan isolator asas. Peranti ini bertindak sebagai penampan antara asas bangunan dan superstruktur, membolehkan struktur bergerak secara bebas daripada gerakan tanah semasa gempa bumi. Isolator asas membantu menghilangkan tenaga seismik dan dengan ketara mengurangkan penghantaran daya ke bangunan, melindunginya daripada kerosakan teruk. Seterusnya adalah sistem peredaman. Untuk mengatasi gerakan bergoyang yang disebabkan oleh gempa bumi, bangunan Jepun sering menggabungkan sistem peredaman.
Sistem ini termasuk peredam jisim yang ditala atau peredam likat yang menyerap dan menghilangkan tenaga, menghalang pergerakan berlebihan. Ini bukan sahaja memastikan integriti struktur tetapi juga meningkatkan keselesaan dan keselamatan penghuni. Peredam jisim di bangunan tinggi turut digunakan secara meluas. Dalam struktur bertingkat tinggi, di mana goyangan boleh menjadi lebih jelas, peredam jisim memainkan peranan. Ini adalah pemberat besar yang dipasang di bahagian atas bangunan. Direka untuk bergerak ke arah yang bertentangan dengan goyangan bangunan. Dengan mengimbangi gerakan, peredam jisim berkesan untuk mengurangkan ayunan bangunan, mengekalkan kestabilan semasa kejadian seismik. Selain itu, kod bangunan turut dinaik taraf. Komitmen Jepun terhadap daya tahan gempa bumi melangkaui inovasi reka bentuk. Negara ini telah melaksanakan kod bangunan yang ketat yang menentukan piawaian pembinaan di kawasan yang terdedah kepada gempa bumi. Kod ini menyatakan keperluan struktur, bahan dan kaedah pembinaan untuk memastikan keseragaman dan pematuhan kepada amalan terbaik. Bagi penambahbaikan bangunan, ujian dan simulasi yang ketat dijalankan. Sebelum pembinaan, reka bentuk yang dicadangkan menjalani ujian dan simulasi yang ketat bagi menilai prestasinya di bawah pelbagai senario seismik. Proses yang teliti ini melibatkan penundukan model skala kepada simulasi gempa bumi di makmal khusus, membolehkan jurutera memperhalusi reka bentuk untuk mengenal pasti potensi kelemahan. Penekanan Jepun terhadap seni bina tahan gempa meliputi pendidikan. Arkitek dan jurutera menjalani latihan komprehensif dalam prinsip reka bentuk seismik, memastikan tenaga kerja mahir yang mampu melaksanakan teknik termaju. Pemindahan pengetahuan ini menyumbang kepada pemahaman kolektif tentang daya tahan gempa di seluruh industri. Dari aspek peranan teknologi, kemajuan dalam teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya tahan gempa bumi. Pemodelan maklumat bangunan membolehkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkah laku struktur di bawah tekanan seismik, membolehkan arkitek dan jurutera memperhalusi reka bentuk untuk prestasi optimum. Selain itu, sistem pemantauan masa nyata menyediakan data berharga tentang tindak balas bangunan semasa gempa bumi, membantu dalam penyelidikan dan penambahbaikan yang berterusan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat tumpuan yang semakin meningkat pada amalan pembinaan yang mampan dan berdaya tahan. Arkitek Jepun menggabungkan bahan mesra alam dan prinsip reka bentuk cekap tenaga ke dalam bangunan tahan gempa bumi. Pendekatan Dwi ini bertujuan untuk bukan sahaja menahan daya seismik tapi juga meminimumkan kesan alam sekitar pembinaan. Walaupun langkah pencegahan adalah yang paling utama, Jepun juga cemerlang dalam strategi tindak balas pasca gempa bumi. Pelan pemindahan kecemasan, komunikasi teguh sistem perbandaran dan operasi menyelamat yang cekap menyumbang kepada meminimumkan kemalangan jiwa dan memudahkan pemulihan yang cepat. Kepakaran Jepun dalam pembinaan tahan gempa telah bergema di seluruh dunia. Pengajaran yang diperoleh daripada prinsip reka bentuk seismik Jepun telah mempengaruhi amalan pembinaan di kawasan yang terdedah kepada gempa bumi di seluruh dunia. Inisiatif kolaboratif dan pertukaran pengetahuan menyumbang kepada usaha kolektif untuk meningkatkan daya tahan global terhadap kejadian seismik. Apa yang boleh disimpulkan ialah bangunan tahan gempa Jepun mewujudkan gabungan harmoni sains, teknologi dan komitmen budaya yang mendalam terhadap keselamatan. Daripada isolator asas kepada peredam jisim dan seterusnya, setiap elemen mencerminkan pemahaman yang teliti tentang daya seismik dan dedikasi untuk melindungi nyawa dan infrastruktur. Ketika Jepun terus memperhalusi amalan tahan gempanya, negara itu berdiri sebagai tanda daya tahan, memberi inspirasi kepada dunia untuk membina lebih selamat, lebih bijak dan lebih mampan dalam menghadapi cabaran seismik. Bagaimana dengan negara kita? Adakah Malaysia berpotensi menghadapi gempa bumi pada masa hadapan? Apakah persiapan kita dalam isu ini? Bangunan di negara kita tidak dilengkapi teknologi sedemikian kecuali bangunan yang dibina selepas 2017. Ini bermakna banyak bangunan lama berpotensi untuk runtuh dan risiko ancaman nyawa juga tinggi. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Asrul signing off from space.